Salah satu peristiwa penting semasa penghujung era Perang Dunia Kedua adalah peristiwa Jepun mengaku kalah kepada Pakatan Perikatan yang diketuai oleh Amerika Syarikat pada waktu tengah hari 15 Ogos 1945. Peristiwa itu berlaku setelah kejadian pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang telah mengorbankan ribuan nyawa manusia. Melalui satu siaran radio Gyokun Hoso pada 14 Ogos 1945, pihak Jepun melalui Maharaja Hirohito telah mengumumkan yang empayar Jepun telah mengaku kalah dan menyerah kepada Pakatan Perikatan. Jadi, waktu itu, Malaya dan beberapa wilayah Asia Tenggara yang lain yang sebelum itu diduduki Jepun terbiar dan tergantung tanpa sebarang pemerintahan. Perang Dunia Kedua juga merupakan konflik yang paling banyak menyebabkan kematian dalam sejarah manusia, di mana telah mengorbankan kira-kira 70 hingga 85 juta nyawa dengan lebih banyak orang awam terbunuh berbanding anggota tentera. Puluhan juta orang terkorban disebabkan oleh genosid, pembunuhan beramai-ramai, kebuluran dan penyakit. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Jepun mengaku kalah dalam Perang Dunia Kedua. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps, dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Latar belakang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ialah perang dunia yang telah berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945. Konflik antarabangsa ini melibatkan sebahagian besar negara-negara dunia, termasuklah semua kuasa besar yang membentuk dua pakatan tentera yang utama, iaitu kuasa bersekutu dan kuasa paksi. Dalam keadaan perang menyeluruh, ia membabitkan lebih daripada 100 juta orang anggota tentera dari lebih 30 buah negara, dengan negara-negara utama yang terlibat dalam perang ini menggunakan seluruh kemampuan ekonomi, industri dan ilmiah mereka di sebalik usaha perang yang mengaburkan perbezaan antara sumber awam dan ketenteraan. Pesawat udara turut memainkan peranan besar dalam perang ini yang meliputi pengeboman strategik terhadap pusat penduduk serta pembangunan senjata nuklear dalam perang. Bahkan operasi pertempuran pertama dalam Perang Dunia Kedua merupakan serangan udara Jerman terhadap Poland pada September 1939, sementara operasi pertempuran terakhir ialah serangan bom atom Amerika Syarikat terhadap Hiroshima dan Nagasaki di Jepun pada Ogos 1945. Peperangan ini juga memperlihatkan Amerika Syarikat keluar daripada dasar mengasingkan diri, kemusnahan dan kebangkitan semula Jerman, Jepun sebagai kuasa industri utama serta kemunculan Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet sebagai kuasa besar dunia yang membawa kepada Perang Dingin. Peperangan ini juga secara langsung membawa kepada penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Oktober 1945 selepas tamatnya perang tersebut. PBB ditubuhkan oleh kuasa bersekutu yang menang dengan tujuan untuk memastikan pertelingkahan yang berskala besar dan membinasakan tidak akan berlaku lagi buat selama-lamanya. Peristiwa Gyokun Hoso. Peristiwa pengumuman Jepun mengaku kalah ini juga dikenali sebagai Gyokun Hoso atau dalam bahasa Inggeris sebagai Dual Voice Broadcast. Ia dilakukan oleh Maharaja Hirohito pada tarikh 15 Ogos 1945 mengenai kekalahan Jepun tanpa bersyarat kepada Pakatan Perikatan. Maharaja Hirohito mengambil keputusan tersebut dan menerima syarat yang diberikan oleh Pakatan Perikatan dalam sebuah deklarasi yang dikenali sebagai Deklarasi Potsdam. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan perbincangan dengan ahli tertinggi kerajaan di Istana Imperial pada 14 Ogos 1945. Pengumuman tersebut dilakukan melalui siaran di radio. Menariknya, pengumuman tersebut tidak dilakukan secara langsung. Sebaliknya, dibuat melalui rakaman awal yang dirakam pada malam sebelumnya. Pada 11.45 malam 14 Ogos 1945, Maharaja Hirohito telah ke kompleks bangunan pejabatnya bersama beberapa orang pegawai untuk membuat rakaman suaranya mengenai pengisytiharan kekalahan Jepun itu. Di satu bilik yang tersembunyi di kompleks bangunan pejabatnya itu, beliau telah merakamkan pengumuman tersebut sebanyak 2 kali menggunakan mikrofon. Pengumuman tersebut menyatakan bahawa Jepun telah menerima Deklarasi Potsdam di mana Amerika Syarikat, Britain, China dan Soviet Union mahukan Jepun mengaku kalah tanpa bersyarat. Pengumuman tersebut dibuat dalam bahasa Jepun, tetapi dengan gaya bahasa yang hanya boleh difahami segelintir warga Jepun sahaja. Walau bagaimanapun, kualiti rakaman suara yang rendah telah menyebabkan kekeliruan kepada sesetengah pihak sama ada Jepun benar-benar mengaku kalah ataupun tidak.
Pita rakaman tersebut kemudiannya disimpan rapi dalam sebuah tempat tersorok di kompleks tersebut. Cubaan mencuri pita rakaman. Pada malam tersebut, satu kejadian yang tidak disangka-sangka telah berlaku di mana sekumpulan pemberontak telah cuba untuk mencuri rakaman tersebut apabila mereka sudah mengetahui mengenai persetujuan Maharaja Jepun terhadap deklarasi Potsdam. Kumpulan ini seterusnya ingin menghalang pita rakaman pengisytiharan kekalahan Jepun tersebut berjaya dihantar ke stesen radio pada keesokan harinya. Kumpulan pemberontak yang terdiri daripada sekumpulan askar Jepun ini diketuai oleh Major Kenji Hatanaka dan disertai hampir 1,000 orang askar. Bagi mereka, pengumuman Maharaja Hirohito mengenai kekalahan Jepun itu semestinya akan memalukan dan merendahkan maruah orang Jepun. Misi mereka hanya satu, iaitu merampas dan menghapuskan pita rakaman tersebut. Mereka telah bertindak mengepung keseluruhan kompleks tersebut dan menggeledah setiap kawasan dalam kompleks itu. Bagi memastikan pita rakaman tidak dibawa keluar, setiap orang dan kenderaan yang keluar masuk daripada kompleks itu akan diperiksa rapi oleh para tentera yang berkawal. Malah talian telefon juga telah diputuskan bagi memastikan tiada sebarang komunikasi boleh dilakukan dengan orang luar. Antara yang telah ditahan dalam serbuan ini ialah Hiroshi Shimomura yang merupakan pegawai Biro Komunikasi. Setelah beberapa jam menggeledah kawasan istana, tetapi pasukan pemberontak ini gagal menemui sebarang petunjuk. Namun sebenarnya, pita rakaman tersebut telah berjaya diseledup keluar daripada istana melalui bakul yang berisi baju. Sebaik sahaja pita rakaman tersebut dikeudarakan oleh pihak penyiaran radio, Major Kenji Hatanaka dan beberapa orang pengikutnya telah kembali ke istana dan bertindak membunuh diri di hadapan istana. Kekeliruan pengumuman kekalahan Jepun. Satu lagi perkara menarik mengenai pengumuman Maharaja Hirohito yang dikeudarakan oleh pihak penyiaran radio tersebut ialah dalam rakaman tersebut sebenarnya tidak terdapat satu pun ayat yang menyatakan dengan jelas bahawa pihak Jepun telah mengaku kalah kepada musuh. Sebaliknya, Maharaja Hirohito hanya menyatakan bahawa kerajaan Jepun telah dipaksa menerima intipati deklarasi Potsdam yang dikemukakan oleh pihak Parti Perikatan. Sebaik sahaja selesai pengumuman tersebut, majoriti rakyat Jepun sebenarnya berada dalam kekeliruan tentang apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Maharaja Hirohito. Bagi memudahkan semua pihak, penyampai radio yang bertugas kemudiannya telah bertindak memberikan konklusi mudah bahawa pengumuman yang baru sahaja diumumkan oleh Maharaja Hirohito bermaksud Jepun telah mengaku kalah kepada pihak Parti Perikatan. Rata-rata rakyat Jepun tergamam sebaik sahaja mendengar pengumuman tersebut. Ada yang menangis dan seakan-akan tidak percaya bahawa pihak Jepun telah mengaku kalah. Situasi pasca menyerah kalah. Sebaik sahaja selesai pengumuman Maharaja Hirohito berkenaan deklarasi Potsdam itu, rakyat mula berkumpul di jalanan dan memprotes tindakan tersebut. Sesetengah anggota tentera udara yang bersifat pro-peperangan mengedarkan risalah dari udara yang mengecam tindakan tersebut. Penentangan paling besar ialah insiden Metsu yang berlaku pada 24 Ogos 1945. Insiden ini tercetus berikutan tindakan seorang aktivis ultra-nasionalis bernama Isao Okazaki yang melihat kerajaan sedia ada harus digulingkan bagi membantu Jepun meneruskan peperangan. Okazaki bukanlah asing di Jepun kerana 2 tahun sebelum itu dia dan kumpulannya dipenjarakan atas cubaan rampasan kuasa. Alasan di sebalik cubaan tersebut ialah Okazaki melihat kerajaan ketika itu tidak terlalu keras seperti yang dimahukannya. Seminggu selepas insiden tersebut, Sakibaki kepimpinan awam dan tentera Jepun berkumpul di dek kapal perang USS Missouri dan menandatangani dokumen penyerahan kalah secara rasmi Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Menteri Luar Jepun Mamoru Shigemitsu mewakili kepimpinan awam Jepun, sementara Jeneral Yoshijiro Umezu mewakili kepimpinan tentera Jepun untuk sesi menandatangani dokumen tersebut. Perdana Menteri Jepun baru, Putera Higashi Kuni, merayu rakyat Jepun untuk mematuhi syarat penyerahan kalah negara tersebut. Di bawah terma penyerahan kalah, Jepun perlu menyerahkan semula Pulau Kuril dan Sakhalin kepada pihak Soviet dan berhadapan dengan siasatan Tribunal Jenayah Perang di Tokyo. Jepun berada di bawah pendudukan Amerika Syarikat selama 7 tahun sebelum berjaya mendapatkan semula kemerdekaannya pada tahun 1952. Walaupun Jepun secara rasmi mengaku kalah, masih ada askar-askar Jepun di Pasifik yang terus bertempur dengan tentera Amerika Syarikat. Ini berlaku disebabkan mereka tidak tahu akan pengumuman Maharaja Hirohito atau keengganan mereka untuk menyerah kalah, dan ini membawa kepada pertempuran berterusan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun selepas perang berakhir. Faktor kekalahan Jepun.
Apabila Jepun menyerang Pearl Harbor dan kedudukan barat lain di dunia Asia Pasifik pada Disember 1941, mereka sebenarnya tidak bersedia untuk berperang dengan Amerika Syarikat dan Western Democracies secara amnya. Malah mereka juga sedar yang mereka tidak boleh menang. Walaupun mempunyai tentera laut dan udara yang hebat, tetapi Jepun terkebelakang dalam teknologi senjata kecil. Bukan itu sahaja, kereta kebal Jepun juga tidak dapat bersaing dengan bilangan kereta kebal pihak lawan. Tambahan pula, pangkalan logistik umpaya juga belum dibangunkan untuk peperangan moden. Manakala pihak Amerika Syarikat pula pada ketika itu telah berjaya menghasilkan sejumlah besar juruterbang terlatih. Perkara menjadi lebih teruk apabila pihak Jepun tidak berjaya menggantikan anggota tentera udara elitnya yang gugur dalam pertempuran Midway pada Jun 1942. Antara faktor lain yang menjadi punca kepada kekalahan Jepun ialah apabila mereka tersalah strategi membina lebih banyak kapal perang di laut, tetapi sebenarnya mereka lebih memerlukan lebih banyak kapal pengangkut pesawat. Kesimpulannya, Jepun sendiri dilihat tidak bersedia untuk berperang dengan Amerika Syarikat dan itu menjadi faktor utama kepada kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun. Tahun demi tahun selepas itu, Jepun mula menerima kekalahan mereka dalam peperangan ini dan mereka mula bergerak ke hadapan dalam membangunkan semula negara ini. Ramai yang menganggap bahawa kejayaan sesebuah negara itu bergantung kepada Perdana Menteri atau Presiden negara tersebut. Namun tanpa kita sedari, sebenarnya rakyat sendiri juga memainkan peranan yang sangat penting daripada pemimpin sesebuah negara itu. Negara Jepun antaranya boleh dianggap sebagai negara yang hebat di mana rakyat negara mereka memainkan peranan penting dalam memajukan negara tersebut. Pemimpin hanya bertindak sebagai penunjuk arah masa hadapan, tetapi rakyatlah merupakan golongan yang mampu merealisasikan arah yang ingin dituju. Kejayaan pentadbiran negara Jepun boleh direflekskan balik kepada rakyat mereka sendiri. Disiplin merupakan antara faktor kejayaan utama bagi rakyat Jepun. Jepun boleh dikatakan antara negara yang paling teratur dan berdisiplin di atas muka bumi ini. Jika dilihat kepada budaya dan gaya hidup mereka, amat berbeza dan sukar untuk kita ikuti. Sikap dan adat rakyat Jepun inilah membentuk negara mereka yang sangat berdisiplin seperti hari ini. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana rakyat Jepun menjadi masyarakat yang sangat berdisiplin. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, unsensor, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Latar belakang Jepun. Jepun merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di bahagian Asia Timur dan berada di barat laut Lautan Pasifik. Ianya dipisahkan oleh Laut Jepun di sebelah barat dan membentang dari Laut Okhotsk di utara sehingga ke Laut Cina Timur dan selatan Taiwan. Jepun yang juga merupakan negara yang terletak di atas lingkaran api Pasifik merupakan sebuah kepulauan yang terdiri daripada 6,850 buah pulau kecil yang lain yang merangkumi sekitar 377,000 km persegi. Antara pulau utama di Jepun ialah Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu dan Okinawa. Tokyo merupakan ibu negara Jepun dan juga bandar terbesar di Jepun selain Yokohama, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Kobe dan Kyoto. Jepun merupakan antara negara yang paling ramai penduduk di dunia dan juga salah satu negara yang paling padat dengan penduduk dalam bandar. Kira-kira 3 daripada 4 kawasan di Jepun adalah kawasan bergunung dengan jumlah penduduknya sekitar 125 juta orang. Disebabkan kawasan berbukit, lebih kurang 67% dari keseluruhan Jepun tidak boleh didiami. Kawasan yang boleh diduduki adalah tertumpuk di kawasan pesisir pantai. Jepun dibahagikan kepada 47 wilayah pentadbiran dan 8 wilayah tradisional. Disiplin sejak kecil. Untuk memulakan atau merubah sesuatu budaya, mungkin memerlukan puluhan maupun ratusan tahun. Namun bagi orang Jepun, disiplin merupakan sebahagian daripada budaya mereka yang telah mula diajar sejak kecil lagi. Rakyat negara Jepun diajar untuk berdikari sejak kecil lagi, bermula daripada tadika dan sekolah rendah. Bukan itu sahaja, semua budaya dan adat yang dididik dimulakan sejak anak itu dilahirkan lagi. Ini sekaligus menjadikan anak-anak kecil ini sudah terbiasa dengan budaya dan adat yang seterusnya menjadikan mereka masyarakat yang berdisiplin. Sistem pendidikan di negara mereka juga membentuk rakyat untuk berdikari pada usia yang muda dan ini memudahkan mereka pada masa hadapan.
Bayangkan, sejak ditadika lagi, mereka telah mula diajar dengan pelbagai tanggungjawab sehingga mereka bersedia untuk bergantung ke atas diri sendiri. Mereka dilatih untuk membawa kelengkapan mereka sendiri setiap hari dan mereka harus bertanggungjawab ke atas barang peribadi mereka. Walaupun perkara ini dilihat sebagai remeh, tetapi ia cukup memberi impak kepada perkembangan masyarakat Jepun yang lebih berdisiplin. Sebagai contoh, negara Jepun mahu membudayakan amalan membaca dalam diri rakyatnya sejak kecil lagi. Jadi, dapat dilihat, jika kita ke Jepun dan menaiki tren, kita akan melihat semua penumpang sama ada akan melakukan kerja menggunakan telefon bimbit atau komputer riba, ataupun mereka akan memegang sebuah buku sambil membacanya. Budaya ini tidak mengira umur dan di mana mereka berada. Budaya ini juga dibawa ke mana-mana sahaja mereka pergi. Antara usaha kerajaan untuk menggalakkan budaya membaca ini adalah melalui pengeluaran bahan bacaan kurikulum di sekolah yang lebih menarik. Disebabkan mahu membudayakan membaca dalam diri seseorang sejak kecil, ramai pengeluar manga bekerjasama dengan sekolah untuk memastikan bahan bacaan disampaikan dalam cara yang lebih menarik supaya lebih ramai yang suka membaca. Kenapa Jepun berdisiplin dan teratur? Jepun yang dikenali ramai ialah negara dengan disiplin yang sangat tinggi. Selain dari faktor budaya turun-temurun, rakyat Jepun juga mempunyai rasa tanggungjawab bersama yang sangat kuat. Dengan pemikiran inilah yang membuatkan mereka lebih bertanggungjawab terhadap persekitaran. Sebagai contoh, mereka tidak membuang sampah merata-rata kerana rasa tanggungjawab terhadap komuniti. Sebaliknya, mereka membawa pulang sampah ke rumah. Mereka juga akan membawa beg plastik ke mana-mana untuk memastikan sampah itu selamat disimpan di dalam beg plastik selain mengelakkan pembuangan sampah merata-rata. Di Jepun, mereka yang menjumpai sesuatu barangan yang bukan kepunyaan mereka akan memberikan barang tersebut kepada pihak polis. Barangan tersebut akan dikumpulkan di satu tempat dan pihak yang kehilangan barang boleh mengambilnya di sini. Hampir 90% barangan ini dapat dikembalikan kepada pemilik asal seperti telefon bimbit, dokumen, wang dan lain-lain. Cara ini secara tidak langsung memupuk rasa jujur dan amanah dalam diri mereka. Dalam pada itu, rakyat Jepun juga diajar dan dibesarkan untuk mengambil berat mengenai orang lain sejak dari kecil. Mengambil berat tentang orang lain bukan sahaja dengan membantu, malah dengan tidak menyusahkan maupun mengganggu orang lain. Sebagai contoh, kita boleh lihat bagaimana senyapnya orang Jepun ketika menaiki kereta api. Ini menunjukkan rasa ambil berat terhadap orang lain yang amat tinggi. Menepati masa dan bertimbang rasa. Inilah salah satu perkara yang sangat hebat tentang negara Jepun. Masa merupakan satu perkara yang amat dititik beratkan oleh semua rakyat negara mereka. Bukan sahaja kepada pekerja, malah juga kepada servis-servis seperti kereta api, bas dan lain-lain. Mereka sangat menghargai masa walaupun sesaat dan ini menyebabkan perkara yang dilakukan oleh mereka menjadi sangat produktif. Di Jepun, jika servis kereta api tiba lambat ataupun terlalu cepat seperti yang dijadualkan, pihak bertanggungjawab akan memohon maaf kepada penumpang kerana telah merosakkan hari mereka. Mereka juga akan memberi slip kepada penumpang yang bekerja dan bersekolah untuk menerangkan yang kelewatan mereka adalah disebabkan kesilapan servis kereta api. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menitik beratkan masa dan perihal orang lain. Rakyat negara Jepun juga tidak mementingkan diri sendiri kerana budaya mereka sangat bertimbang rasa tentang orang lain, menyebabkan banyak perkara yang mereka lakukan akan memberi faedah kepada orang lain. Contohnya, mereka akan berdiri di sebelah kiri eskalator bagi memudahkan pengguna lain yang sedang tergesa-gesa untuk menggunakan eskalator di sebelah kanan. Sikap kerjasama. Budaya Jepun tidak melibatkan kehebatan seseorang individu, namun ia membangun sebagai sebuah negara yang sangat mementingkan kerjasama. Dalam syarikat-syarikat Jepun, sukar bagi seseorang itu menyelah seorang diri kerana hasil kerja selalunya datang daripada hasil kerjasama daripada semua ahli kumpulan. Tiada sifat individualistik yang ditunjukkan oleh mana-mana pekerja Jepun kerana mereka sentiasa bekerjasama menyiapkan tugasan yang diberi. Kerjasama ini bukan sahaja diamalkan di tempat kerja, malah masih kekal di sekolah dan universiti kerana sistem mereka yang amat menggalakkan aktiviti kerjasama dalam kumpulan. Ini sekaligus menjadikan rakyat Jepun sangat menghargai antara satu sama lain. Masyarakat Jepun juga mempunyai satu budaya di mana semua orang bersetuju dengan satu keputusan yang dibuat. Keputusan yang strategik mesti dibincang dengan persetujuan semua pihak. Ini juga membuatkan negara mereka begitu hebat. Kesimpulannya, budaya dan didikan sejak awal menjadi faktor utama yang menjadikan rakyat Jepun sebagai rakyat yang sangat berdisiplin. Jadi, tidak hairanlah jika Jepun berjaya dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi yang lebih jauh ke hadapan. Dengan adanya sistem sosial yang kuat, ini menjadikan Jepun sebagai sebuah negara yang maju. Jepun berisiko tidak lagi wujud sebagai sebuah negara
jika masalah kadar kelahiran yang sangat rendah yang dihadapi negara itu dibiarkan tidak ditangani. Menurut Masako Mori selaku penasihat kepada Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida, negara itu merekodkan kadar kematian 2 kali ganda lebih tinggi berbanding kadar kelahiran dengan 799,728 kelahiran didaftarkan berbanding 1.58 juta kematian. Angka itu menandakan tren penurunan populasi selama sedekad di Jepun walaupun kadar kelahiran bawah 800,000 orang berlaku kali pertama pada tahun 2022. Bukan itu sahaja, usia penduduk Jepun juga semakin meningkat dengan median yang dilaporkan adalah pada 49 tahun. Bilangan penduduk berusia lebih 65 tahun mencecah lebih 29% sekaligus menjadikan Jepun sebagai negara kedua dengan penduduk tertua di dunia selepas Monaco. Sekiranya tren penurunan ini berterusan, Jepun akan menanggung risiko pecahan masyarakatnya dan masalah itu akan semakin meruncing pada setiap tahun. Untuk rekod, kadar kelahiran di Jepun tidak jatuh secara beransur-ansur tetapi secara berterusan setiap tahun. Dan jika langkah sewajarnya tidak diambil, sistem keselamatan sosial akan runtuh, kekuatan perindustrian dan ekonomi akan menurun serta rekrut untuk pasukan pertahanan negara juga tidak akan mencukupi. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat perkara yang mendorong kepada kadar kelahiran di Jepun berada pada tahap yang rendah. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Jepun yang juga dikenali sebagai Nippon atau Nihon adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Terletak di Lautan Pasifik, Jepun terletak di pantai timur benua Asia dan terbentang dari Laut Okhotsk di utara ke Laut Cina Timur dan Laut Filipina di selatan. Ia sering dipanggil sebagai tanah matahari terbit. Negara ini mempunyai 4 kawasan iaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu dan Shikoku dan Honshu merupakan kawasan terbesar. Ibu negara Jepun ialah Tokyo, terletak di timur tengah Honshu dan merupakan salah satu bandar paling ramai penduduk di dunia. Jepun mempunyai populasi yang besar dan sebahagian besarnya adalah penduduk homogen dari segi etnik yang banyak tertumpu di kawasan rendah di sepanjang pantai Pasifik Honshu. Menurut data Statista, populasi penduduk Jepun ialah seramai 125.51 juta. Jepun pernah mencapai kemuncak populasi dengan lebih daripada 128 juta penduduk antara tahun 2007 dan 2010. Kadar kelahiran yang rendah serta tahap immigration yang rendah telah menyebabkan tren menurun sejak itu. Walaupun bilangan penduduk semakin berkurangan, kepadatan penduduk di Jepun kekal sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Penduduknya sangat tertumpu di kawasan metropolitan, terutamanya Tokyo yang merupakan salah satu bandar paling ramai penduduk di dunia selain di Osaka dan Nagoya. Walaupun banyak kawasan luar bandar menghadapi kecenderungan pengurangan penduduk, harga tanah di 3 kawasan metropolitan besar telah meningkat semula sejak pertengahan 2010. Populasi tua di Jepun semakin meningkat. Populasi Jepun pada masa ini bukan sahaja semakin berkurangan, tetapi ia juga merupakan salah satu populasi penuaan terpantas di dunia. Pada masa yang sama, ia merupakan salah satu negara dengan jangka hayat tertinggi. Orang yang berumur 65 tahun ke atas terdiri daripada kira-kira 36.5 juta orang pada tahun 2022 dan dianggarkan membentuk lebih 38% daripada penduduk menjelang 2060. Populasi yang semakin tua ini sebenarnya merupakan satu masalah demografi, iaitu apabila peratusan orang tua semakin tinggi di kalangan rakyat dalam satu-satu negara tersebut. Akibat daripada perubahan demografi negara, ekonomi Jepun hari ini menghadapi kekurangan buruh yang teruk seperti yang ditunjukkan oleh kadar pengangguran yang rendah. Sehingga baru-baru ini, tenaga kerja di Jepun mengecut dengan cepat dan turut memberi tekanan kepada sistem keselamatan sosial. Tetapi, penggajian berterusan warga tua dan pelibatan wanita yang semakin ramai ke dalam pasaran buruh telah mengekalkan tenaga buruh secara stabil dan malah membawa kepada peningkatan sedikit dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dari segi migrasi pula, bilangan penduduk asing yang tinggal di Jepun semakin meningkat sehingga COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020. Memandangkan kumpulan ini terdiri daripada sebahagian besar golongan muda, ia telah dijangka memberi kesan positif terhadap saiz tenaga kerja.
Masyarakat Jepun sangat menghormati orang tua sehinggakan ada satu hari khas yang diraikan pada Isnin minggu ketiga setiap tahun untuk meraihkan warga emas di negara itu. Tradisi meraihkan orang tua bermula sejak 1947 lagi. Hanya pada 1966, Hari Menghormati Orang Tua dijadikan hari cuti umum di Jepun supaya generasi yang lebih muda dapat meluangkan masa bersama mereka. Jepun memiliki kadar jangka hayat tertinggi di dunia menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Purata hayat lelaki Jepun mencapai 80.5 tahun, manakala wanita puratanya sehingga 86.8 tahun. Peningkatan populasi tua di Jepun adalah disebabkan kombinasi tidak seimbang antara kadar jangka hayat yang panjang dengan kadar kesuburan yang rendah. Ramai rakyat Jepun berusia panjang kerana gaya hidup yang sihat ditambah dengan industri penjagaan kesihatan yang baik. Kadar kelahiran rendah di Jepun. Menurut laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun, populasi penduduk Jepun merosot kepada 124.95 juta pada tahun 2022. Ini bermaksud Jepun telah mengalami kemerosotan penduduk bagi tahun ke-12 berturut-turut. Sehingga 1 Oktober tahun lalu, jumlah penduduk termasuk penduduk asing di Jepun menyaksikan penurunan sebanyak 556,000 atau 0.44% daripada tahun sebelumnya. Berdasarkan kenyataan Ketua Setiausaha Kabinet Hirokazu Matsuno, angka itu mewakili penurunan terbesar sejak data standing tersedia pada tahun 1950. Dalam kiraan terkini, bilangan orang di bawah umur 15 tahun ialah 14.5 juta, membentuk 11.6% penduduk yang paling rendah, manakala mereka yang berumur 65 tahun ke atas berjumlah kira-kira 36.23 juta, meningkat sedikit daripada tahun sebelumnya kepada 29% daripada jumlah keseluruhan. Daripada jumlah populasi, lelaki menyumbang 48.6% dengan kejatuhan untuk tahun ke-15 berturut-turut, manakala populasi wanita menyaksikan penurunan tahun ke-12 berturut-turut berjumlah 51.4%. Nisbah jantina penduduk atau nisbah lelaki kepada perempuan dalam populasi adalah 94.7 dengan perempuan melebihi lelaki sebanyak 3.4 juta. Jumlah penduduk Jepun jatuh di bawah paras tahun sebelumnya buat kali pertama pada tahun 2005, kemudian memuncak pada tahun 2008 dan telah menurun selama 12 tahun berturut-turut sejak 2011. Rakyat Jepun tidak berminat untuk berkahwin. Kadar kelahiran terbaru di negara itu yang semakin rendah adalah disebabkan tekanan yang berpunca daripada kehidupan kerja yang tidak seimbang sebagai antara salah satu faktornya. Trend ini mencetuskan kebimbangan terhadap masa depan tenaga kerja negara itu. Dengan kadar kelahiran yang menurun dan populasi yang semakin tua, tenaga kerja yang semakin berkurangan dan beban kewangan yang lebih besar pada sistem keselamatan perubatan dan sosial menimbulkan cabaran kepada negara ini. Berdasarkan satu tinjauan yang dilakukan oleh Institut Populasi dan Keselamatan Sosial Negara, hasil tinjauan tahun 2021 mendapati sejumlah besar golongan muda di Jepun mengaku tidak berminat untuk berkahwin. Angka itu merupakan kadar paling tinggi dicatatkan sejak tinjauan itu mula-mula dijalankan pada tahun 1982. Kemerosotan kadar perkahwinan turut memberi kesan kepada kadar kelahiran Jepun ketika negara itu berdepan prospek pengurangan penduduk yang dramatik serta tenaga kerja dan ekonomi yang semakin menurun. Pakar mengaitkan trend itu kepada beberapa faktor, antaranya keinginan golongan wanita berkejaya yang mahu menikmati kebebasan. Hasil dapatan kajian itu turut mendapati golongan lelaki juga mengaku seronok menjadi bujang, namun ada juga yang bimbang terhadap keselamatan pekerjaan dan keupayaan mereka untuk menyara keluarga. Usaha Kerajaan Jepun. Kerajaan Jepun berusaha untuk meningkatkan kadar kelahiran dengan membantu mereka yang ingin berkahwin dan mempunyai anak. Namun, jika bilangan individu tidak mahu berkahwin terus meningkat, maka kerajaan terpaksa mengkaji semula dasar-dasar berkaitan, memandangkan ia boleh membawa kepada penurunan seterusnya dalam kadar kesuburan. Oleh itu, kerajaan Jepun kini dalam usaha mewujudkan lebih banyak bantuan dan insentif untuk menggalakkan para ibu bapa mendapat lebih ramai anak. Antaranya termasuklah cadangan yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan, Buruh dan Kebajikan Jepun untuk menambah jumlah pemberian wang tambahan kepada ibu bapa yang bakal mempunyai bayi baru dalam keluarga. Ia adalah imbuhan bagi menggalakkan rakyatnya menambah bilangan anak. Bagi mengurangkan beban kewangan bersalin untuk keluarga, kerajaan juga akan memberikan subsidi sebanyak 100,000 yen untuk setiap bayi yang baru lahir. Di samping itu, elang bersalin juga akan dinaikkan kepada 420,000 yen kepada 500,000 yen.
Allowance itu digunakan untuk menampung kos bersalin yang pada masa ini tidak dilindungi oleh insurans kesihatan awam. Kerajaan Jepun juga sedang mempertimbangkan cara untuk memastikan sistem insurans kesihatan awam menampung kos bersalin pada masa hadapan. Kesimpulannya, masalah kadar kelahiran yang rendah di Jepun ini wajar ditangani dengan segera agar masalah sosial dan keselamatan lain tidak semakin membarah. Dasar baru termasuk melancarkan agensi kanak-kanak dan keluarga adalah antara usaha bagi memastikan kemampanan ekonomi negara dapat dikekalkan dan pada masa yang sama dapat menyelesaikan isu kadar kelahiran ini. Selain itu, kerajaan Jepun juga kini sedang serius dalam membangunkan masyarakat yang mengutamakan kanak-kanak bagi mengatasi masalah ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami.